Okay, so karangan hari ini kita buat langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional, iaitu yang pertama, ibu bapa mengajak anak-anak bermain permainan tradisional. Okay. Kemudian kedua, sekolah pula mengadakan demonstrasi permainan tradisional dan pertandingan permainan tradisional. Kemudian ketiga pula, pihak kerajaan mesti jadikan permainan tradisional sebagai aktiviti co-curriculum di sekolah. Kemudian keempat, pihak kerajaan dan swasta bekerjasama untuk mempromosikan permainan tradisional sebagai produk pelancongan. Okay, so dekat sini nampak tak ada dua ni disebabkan oleh kerajaan. Okey, kerajaan kena mainkan peranan kat sini. Dua ni. Yang pertama, dia kena jadikan permainan tradisional untuk aktiviti kurikulum, ataupun dia kena mempromosikan permainan tradisional kepada seluruh dunia, iaitu melalui pelancongan. Okey, macam dekat sekolah awak, apa permainan tradisional yang dijalankan dekat sekolah? Ada permainan tradisional yang jadi korang punya kokem? Ada? Permainan tradisional dekat sekolah awak. Jangan awak kata permainan badminton lah, badminton bukan tradisional. Selain tu ada permainan tradisional lagi yang dipermainkan. Sekolah awak ada kelab congkak, kelab batu seremban, tak ada. Apa lagi? Sepak takraw. Sepak takraw pun permainan tradisional. Ada dekat sekolah awak sepak takraw? Sungguh susah. Okay. So, ada selain sepak takraw, dekat Hafiz ada, sarjan pun ada, macam tu. So itu pun adalah inisiatif kerajaan. Dia mainkan peranan kat sini untuk jadikan permainan tradisional tu salah satu daripada aktiviti co-curriculum yang awak kena lakukan lah. Okay, so hari ni kita buat ni. Okay, cikgu akan mulakan dengan perenggan pertama. Pendahuluan. Okay, so pendahuluan kat sini, okay, awak ingat lah yang ni tadi. Okay, so pendahuluan kat sini. Okay. So cikgu mulakan dengan pendahuluan dulu. So pendahuluan macam mana kita nak mulakan? Okay, cikgu bagi tahu awak. Sama juga macam yang kita buat minggu lepas. Cuma awak tukar saja. Okay, tukar sikit saja. Awak ikut dia punya tajuk. So sekarang ni tajuk kita langkah-langkah untuk faedah langkah-langkah untuk mempromosikan permainan tradisional. Okay, langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Jadi, untuk pendahuluan, cikgu akan selalu guna perkataan yang macam pada era globalisasi ini. Okay, sebab ini menunjukkan permainan tradisional. Permainan tradisional tu semakin dilupakan. Jadi, cikgu akan letak pada era globalisasi inilah. Cikgu tanya awak, apa je permainan tradisional yang selalu awak mainkan? Tak banyak kan? Sebab apa? Dia dah lapuk ditelan zaman. Okay, dia dah ketinggalan. Jadi sekarang ni kita kena bagi cadangan untuk tingkatkan lagi supaya generasi akan datang boleh mengenali tentang permainan ini. Okay. So yang pertama, cikgu akan letak globalisasi. Okay, Salina.
Oh, tajuk dia. Okey. Tajuk dia. Okey, saya lupa tak tajuk. Okay, so dia punya tajuk adalah langkah-langkah mempopularkan fermentation. Okay, so pada era globalisasi yang mencabar akal dan minda, okay, macam zaman sekarang lah, telah menyebabkan permainan tradisional semakin dilupakan kerana ditelan zaman. Okay, semakin ada zaman yang baru, semakin baru milenium, tahun milenium, maksud dia teknologi lah. Okay, so semakin permainan tradisional dilupakan. Cikgu rasa mesti korang pun tak pernah, bukanlah jarang, orang kata jarang bermain permainan tradisional. Macam masa cikgu dulu, cikgu masih lagi ada main permainan tradisional seperti congkak, batu seremban, okay, sebagainya lah. Mungkin zaman sekarang ni tak, sebab awak lebih kepada game komputer. Okay, so sebabkan tu permainan ni semakin dilupakan. Okay. TikTok. TikTok pun boleh juga awak perkenalkan permainan tradisional supaya dia lagi popular. Boleh awak gunakan medium tu lah. Okay, macam kita Malaysia pelbagai kaum kan, jadi kita ada banyak permainan tradisional. Tapi yang paling popular adalah masyarakat Melayu punya permainan tradisional lah. Okay. Menunjukkan berbagai budaya ini. Menunjukkan bagi datang. Okay. So wajar untuk digambarkan bagi manfaat untuk generasi akan datang. Okay. So kiranya cikgu bagi pendahuluan tentang kenapa kita kena popularkan permainan tradisional. Okay.
Okay, dia punya pendahuluan panjang sikit ya. Sempat atau satu. Cikgu ambil dekat nota tadi, dekat yang soalan tadi. Okay, ini maksudnya keramaian. Keramaian. Okay, so cikgu gunakan persoalan. Cikgu guna pendahuluan persoalan. Okay. Okay, macam tu. Cikgu akan. Okay, boleh? So itu pendahuluan dia. Okay, so seterusnya tadi kalau awak tengok okay, tadi kalau awak tengok apa tu yang cikgu bagi tadi kan, okay, yang isi pertama dia kata sini ibu bapa mengajak anak-anak bermain permainan tradisional pada masa lapang. Jadi di sini cikgu nak bagi dia punya isi adalah okay, ibu bapa perlu memperkenalkan permainan tradisional ni kepada mereka, okay, supaya anak-anak ataupun generasi muda akan lebih tahu tentang permainan ni. Okay, so itu isi cikgu lah. Tajuk isi cikgu. Okay. Kemudian cikgu akan huraikan nanti. Okay, so cikgu akan mulakan antara. Okay, yang pertama. Okay, golongan muda tu bukan berbagai peringkat umur daripada remaja hinggalah daripada kanak-kanak hinggalah remaja macam tu. Golongan muda. Okay. Ini perlu diterapkan ini. Cikgu kata ahli keluarga kat sini sebab mungkin bukan sahaja ibu bapa tapi atuk dan juga nenek sebab mereka lagi tahu permainan tradisional ni. So cikgu letak situ ibu bapa dan ahli keluarga. Okay. Ataupun mungkin abang dan juga kakak dia suka bermain permainan tradisional so dia boleh ajar adik-adik dia. So sebab tu cikgu letak situ ahli keluarga. Okay, so umum lah satu keluarga, satu family lah.
Okey, kat sini cikgu gunakan peribahasa setahun jagung. Maksud dia setahun jagung tu masih muda. Okey, setahun jagung. Kalau tengok jagung pada usia 1 tahun, tengok macam mana dia punya ni. Kecil saja. Kecil saja. So setahun jagung lah. Peribahasa meluntur. Meluntur. Okay. Faham? Iaitu dengan mengajar mereka dengan klinikal permainan ini seterusnya dapat menyematkan. Menyematkan tu maksudnya masuk dalam diri diorang. Okay, supaya diorang lagi apa ni orang cakap, lagi kita macam menanam dalam diri diorang supaya diorang faham apa tu permainan tradisional, supaya diorang boleh praktikkan permainan tu dalam diri mereka. Itu maksud dia menyematkan permainan dalam diri mereka. Okay? Boleh ada soalan untuk yang ni? Okay, so cikgu teruskan. Ya. So kat sini cikgu gunakan dua peribahasa lah, setahun jagung. Okay, kalau korang perasan setahun jagung, so ni pun peribahasa. Dan juga melentur buluh biarlah dari rebungnya. Perasan tak minggu lepas cikgu buat? Sama juga kan? Cikgu letakkan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okay, ataupun cikgu kata ibu bapa adalah, bukan, anak-anak adalah kain putih. Ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. So itu pun korang boleh gunakan balik. Okay, sebab apa? Ini ibu bapa. So ibu bapa dua tu korang boleh guna peribahasa dia. Okay. Okay, kemudian seterusnya, okay, perenggan kedua pula, perenggan ketiga pula untuk isi yang kedua. Okay, dia kata sini pihak sekolah mengadakan demonstrasi permainan tradisional dan pertandingan permainan tradisional di sekolah. So sekarang ni sekolah pula main peranan. Apa sekolah perlu lakukan? Dia kena buat demonstrasi. Mungkin, okay, ada satu cikgu korang akan buat, contoh dia perkenalkan batu seremban. Okay, mungkin korang tak tahu apa tu batu seremban. So cikgu korang buat demonstrasi kat sekolah. Daripada situ menarik minat korang, iaitu pelajar-pelajar untuk bermain batu seremban tu. So itu pun salah satu cara dia. Okay.
Menyemat tu maksud dia tanam dalam diri supaya dia sentiasa mempraktikkan, sentiasa melakukan perbuatan tu. Itu maksud dia menyemat. Menyematkan peramaian tu. Menyematkan tu maksud dia masuk dalam diri dia. Into the soul. Macam tu. Okay, so perenggan ketiga. Okay, ini sekolah. Sekolah pula. Sekolah. Mana tadi cikgu cakap? Sekolah. Okay. So, kita gunakan perkataan selain itu. Bila wacana selain itu, oops. Dapat semua. Okay, cikgu bagi contoh apa permainan dia. Selalu dekat sekolah korang pun ada kan permainan yang dianjurkan, permainan tradisional seperti permainan dam. Dam ni, permainan dam itu adalah permainan tradisional lah. Itu kan dam. Warna hitam dengan warna merah tu. Selalu kan kita main tu. Permainan dam. Congkak. Lagi batu seremban. Mungkin pada hari sukan kita boleh anjurkan permainan ni, okey? Macam tu. Ya, gasing. Okey, gasing. Seremban. Gasing. Tahu tak terompah gegasi? Terompah tu kasut tau, kasut yang dibuat daripada kayu ataupun daripada tempurung kelapa. So kita pakai kasut tu sebab kena jalan tapi tak stabil lah. Terompah gegasi. Sebab dia besar sangat, susah untuk awak berjalan. Sukan, karnival sukan. So inilah maksud dia. Okay, sekolah kena buat anjuran macam ni supaya dapat lagi awak kenali permainan tradisional. Okay. Tak silap cikgu, dam tu macam permainan orang Cina. Cikgu rasa lah. Sebab tu tadi cikgu kata permainan ni campur. Sebab kita pelbagai kaum kan dekat Malaysia ni. Okay. Sebab masyarakat Cina cikgu nampak zaman dahulu yang suka bermain dam lah.
So macam tu. Kiranya macam apa ni, dengan cara ini semua murid dapat mempelajari cara-cara untuk bermain. Inilah kalau cikgu awak, contoh cikgu dekat tuition cikgu anjurkan batu seremban. Korang tengok cikgu bermain mesti korang rasa seronok kan? Okay, ataupun cikgu mengajar awak, okay, ini batu seremban, cuba awak main. Okay, daripada awak tak dapat permainan lain, mesti awak nak main batu seremban. So macam tu lah, okay, aktiviti ni. Okay, sudah? Ada 6 minit lagi, kalau tiba-tiba terpadam, nanti awak masuk balik. Sebab cikgu sekarang ni gunakan words, so kalau terpadam pun still lagi ada. Okay? So dia tak terpadam. Macam hari tu cikgu gunakan dia punya screen kan, so nanti dia terpadam, cikgu tak dapat fokus balik. Okay, sudah? So cikgu teruskan untuk perenggan seterusnya. Dan seterusnya, perenggan pertama sudah salin kan? Cikgu naikkan. Okay? Naikkan sampai sini. Perenggan satu sudah. Okay, so sekarang ni perenggan keempat pula, iaitu isi yang ketiga. Okay, so isi ketiga tadi, dia kata sini pihak kerajaan menjadikan permainan tradisional sebagai aktiviti co-curriculum sekolah. Okay, so maksud dia sekolah mengadakan, pihak kerajaan kena wajibkan, okay, pihak sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum. Okay, contohnya macam tadi cikgu kata sepak takraw dan sebagainya. Cikgu dah, isi dia cikgu dah serakinkan, so cikgu tak tahu mana satu nak ni. Untuk ni pihak kerajaan kan, pihak kerajaan menjadikan permainan sebagai aktiviti co-curriculum kat sekolah. Okay. Ini perenggan keempat. 1, 2, 3, 4. Ini perenggan keempat. Dia kata pihak kerajaan menjadikan permainan sebagai aktiviti co-curriculum. Yang ketiga, pihak usaha stok. Okay. So yang ni cikgu masukin lah. So pihak kerajaan kan. So pihak kerajaan tu siapa? Iaitu Kementerian Pelancongan. Okay, kita khususkan nama dia. Oh bukan. Sebab sini atasnya ada. Perenggan 1, 2, 3, 4. Ni keempat cikgu bagi. Okay, cikgu dah naikkan sikit satu. Sini cikgu padam. Supaya cikgu boleh buat untuk perenggan keempat. Lagi 4 minit apa? Nanti korang masuk balik. Dia kan ada waktu dia. Jangan tak masuk lah. Cikgu ambil kehadiran ni. Ini pihak kerajaan yang bertanggungjawab, okay, untuk mempromosikan. Sebab sini dia kata Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. So seni dan budaya ni termasuk dengan permainan tradisional lah. Okay. Sebab tu korang kena rajin baca. Macam minggu lepas cikgu bagi pihak apa? Agensi siapa yang cikgu kata? Untuk rasuah. Agensi SPRM. SPRM. So ini pula Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Okay. So, sebab tu cikgu kata kena banyak membaca. Daripada membaca tahu siapa, kita kena khususkan siapa nama kerajaan yang patut
mempromosikan benda ni, contoh. Okay. Di situ awak dapat markah lagi. Menarik perhatian lah. Masuk balik ah.